Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sekali lagi diyakini 10 ahli parlimen atau 10 wakil rakyat bersatu akan tinggalkan Muhyiddin dan akan menyokong kerajaan Madani. Kerajaan bersikap terbuka untuk bekerjasama dengan semua pihak termasuk pembangkang. Kerana fokus utama kini adalah memastikan perpaduan rakyat dan pembangunan negara, kata Fahmi Fazil. Mengulas dakwaan ahli Parlimen Bukit Gantang, Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Fasal, 10 lagi ahli Parlimen Pembangkang akan mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Jurucakap kerajaan itu menyifatkan ia tidak mustahil. Ketersediaan sama ada mereka ingin terlibat dalam blok kerajaan sebagai kerajaan perpaduan atau seperti yang telah disebut sejak dari tahun lalu, duduk berunding, berbincang untuk mendapatkan peruntukan. Tapi lebih daripada itu, lihat bagaimana kita boleh bekerja sama untuk membangunkan negara. Sehingga kini ramai penganalisis politik menyalahkan ahli-ahli kepimpinan daripada Perikatan Nasional sendiri termasuklah khususnya Parti Bersatu. Ini apabila mereka cuba menyalahkan kononnya Anwar Ibrahim tidak mau memberikan peruntukan, tetapi untuk pengetahuan semua, Anwar Ibrahim telah berkali-kali menyatakan bahawa peruntukan sedia dibuat tetapi perlu beberapa terma dan perlu untuk dibuatkan perundingan dan berunding dengan timbalan Perdana Menteri Malaysia. Namun sehingga kini tidak ada apa-apa tindakan daripada Perikatan Nasional untuk meneruskan atau membuat rundingan. Bahkan baru-baru ini dinyatakan bahawa Perikatan Nasional tidak mahu berunding lagi. Jadi dengan itu jangan nak salahkan orang lain kalau peruntukan tak sampai kepada mereka kerana kepimpinan mereka sendiri yang tak mahu berunding. Itu sebabnya pada waktu ini mereka telah mula menyokong Anwar Ibrahim tanpa mengikut blok pembangkang Perikatan Nasional. Mereka menyatakan pendirian menyokong Anwar Ibrahim secara peribadi tanpa menjejaskan kesetiaan kepada Bersatu atau tanpa meninggalkan Parti Bersatu. Ini sebenarnya adalah tindakan yang amat memalukan Muhyiddin Yassin, memalukan kepimpinan Perikatan Nasional dan memalukan kepimpinan Parti Bersatu. Jadi, apa yang disebut oleh ahli Parlimen Bukit Gantang itu, bagi saya tidak mustahil kerana mungkin di pihak mereka telah tunggu terlalu lama dan disajikan mungkin janji-janji yang tidak dapat direalisasikan. Jadi kita tunggu pengumuman, kata Menteri Komunikasi. Tidak lama lagi pengumuman itu akan diketahui seperti yang dinyatakan sebelum pembukaan sidang parlimen pada bulan Februari ini. Beliau berkata demikian kepada pemberitahu selepas menyampaikan sumbangan Tahun Baru Cina kepada masyarakat Cina di Taman Sri Sentosa, Lembah Pantai. Syed Husin dalam sidang medianya 2 hari lalu berkata, sokongan itu yang dijangka diisytihar sebelum pembukaan sesi parlimen 26 Februari ini akan melibatkan wakil rakyat khususnya daripada Parti Bersatu dari Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor dan Melaka. Beliau berkata masalah kewangan adalah faktor utama kerana setiap ahli parlimen berjanji membela nasib rakyat di kawasan masing-masing. Namun selepas lebih setahun tiada bantuan diberikan oleh parti. Setakat ini, ahli Parlimen Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Anwar Ibrahim adalah sudah 6 orang. Sementara itu, mengulas kenyataan Anwar mengenai ahli politik atau pekerja kerajaan yang menerima beberapa pencen untuk memilih hanya satu pencen sebagai memenuhi tanggungjawab moral, Fahmi yang juga ahli Parlimen Lembah Pantai berpendapat perkara itu adalah wajar dan beliau yakin semua yang terlibat sedia bersama dengan saranan Perdana Menteri. Bagaimanapun beliau berkata, sebarang pindaan perlu diteliti dan dibawa ke Parlimen terlebih dahulu, memandangkan ia tertakluk kepada akta tertentu. Sekiranya tidak berlaku satu penyesuaian dari segi cara kita membuat pembayaran pencen ini,
Ia akan mendatangkan kesan yang cukup negatif kepada kewangan negara dalam tempo 10-20 tahun akan datang. Oleh itu, saya lihat untuk wakil rakyat mengikut saranan Perdana Menteri tidak menjadi masalah, tapi ia adalah terkandung dalam perbincangan yang lebih besar mengenai perbelanjaan negara, kebertanggungjawatan fiskal dan juga kajian semula skim saran penjawat awam, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini kita digemparkan dengan keputusan ini, yaitu PAS sepatutnya ambil alih kepimpinan Perikatan Nasional daripada Parti Bersatu. Dipetik daripada Malaysia Kini. Pemimpin veteran UMNO melontarkan cadangan agar PAS memimpin Perikatan Nasional PN menggantikan Parti Bersatu. Dalam kenyataan di Facebook, Sahir Abdul Samad melontarkan cadangan itu dengan memetik perkembangan politik yang menyaksikan sejumlah ahli Parlimen Bersatu menyokong pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Patutnya PAS pula yang ambil alih kepimpinan PN dan bukan Bersatu marah-marah sama sendiri, termasuk melibatkan isteri Presiden, kata beliau lagi. Baru-baru ini, salah seorang daripada pemimpin daripada Parti Bersatu yang telah menyokong Anwar Ibrahim mendedahkan bahawa salah satu sebab moral pemimpin ataupun penyokong Bersatu mula runtuh akibat daripada tindakan Muhyiddin membuat pusingan you, yang mana Muhyiddin antara lain memberikan alasan beliau membuat pusingan you kerana atas nasihat daripada dan desakan daripada isterinya. Dan pemimpin daripada Parti Bersatu yang telah menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim itu turut mengatakan bahawa ada orang yang mempersalahkan tindakan beliau mengikut nasihat daripada isteri beliau. Oleh sebab itulah, Sahir Samad kata, patutnya PAS pula yang ambil alih pimpinan PN dan bukan Bersatu marah-marah sama sendiri, termasuk libatkan isteri Presiden. Sahrir juga mencadangkan agar Bersatu memecat ahli parlimen mereka yang menyokong kerajaan perpaduan. Sekiranya benar, Parti Bersatu berani memecat ahli parlimen mereka yang menyokong kerajaan perpaduan, maknanya mereka sudah kehilangan 6 kerusi parlimen. Dan untuk pengetahuan semua, mengikut Undang-Undang Anti Lompat Parti atau Akta Anti Lompat Parti, sesiapa ahli parlimen yang dipecat daripada parti secara automatiknya akan menjadi ahli parlimen bebas dan boleh menyatakan sokongan atau mengikuti mana-mana parti politik secara bebas kerana telah dipecat oleh parti mereka sendiri. Jadi kalau ahli parlimen daripada Bersatu ini dipecat, maknanya mereka sudah pun hilang secara sah 4 kerusi parlimen. Kalau ditambah lagi 10 yang telah diwar-warkan sebelum ini, maka ianya menjadi 16 kerusi parlimen. Bersatu tidak memiliki banyak kerusi. Kalau tak silap, hanya ada 32 kerusi. Jadi kalau 16 keluar, tinggal separuh, tinggal 16 lagi. Jadi itu akan menyebabkan Parti Bersatu memang tiada kekuatan sama sekali lagi. Pada 24 Januari lalu, ahli parlimen Tanjung Karang, Zulkaperi Hanapi menjadi ahli parlimen ke-6 dari Bersatu yang mengisytiharkan sokongan kepada Anwar. Zulkaperi berkata, tindakan itu dibuat bagi menjaga kestabilan politik dan memastikan pemulihan ekonomi yang lancar, selain memastikan kebajikan pengundinya terjaga. 2 hari kemudian, ahli parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Syed Abu Fasal mendakwa pusingan you Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin untuk tidak melepaskan jawatan Presiden semasa Kongres tahunan. Parti itu telah melemahkan moral ahli yang mahu melihat perubahan. Abu Hussein adalah salah seorang pemimpin daripada 6 ahli parlimen Bersatu yang telah berjanji menyokong kerajaan.
Sambil membidas pembangkang, Syahrir mengingatkan Perikatan Nasional bagaimana mereka menuduh UMNO tidak mempunyai maruah kerana bekerja sama dengan DAP selepas pilihan raya umum ke-15. Kan heboh, kempen PN di pilihan raya negeri dan pilihan raya kecil, bagaimana tidak bermaruahnya UMNO kerana bersama DAP dalam kerajaan perpaduan. Kini, dah 6 ahli parlimen PN dari Bersatu isytihar sokongan kepada Perdana Menteri ke-10 iaitu Anwar dan kerajaan perpaduan, kata menteri itu. Dengan sindiran ini kita dapat mengerti bahawa dia cuba mengatakan sekarang meludah ke langit kena muka sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Sedang bertiup kencang sekarang ini, berita mengatakan bahawa Bersatu akan keluar daripada gabungan Perikatan Nasional. Risikan ini diterima daripada sumber di media sosial yang banyak mengulas tentang mesyuarat daripada Parti Bersatu yang berlaku semalam, dan sehingga kini kita masih menunggu apakah tindakan selanjutnya selepas didedahkan lagi 10 orang ahli parlimen Bersatu bakal menyokong Anwar Ibrahim. Bertiup kencang, berita itu mengatakan bahawa Bersatu akan keluar dari gabungan Perikatan Nasional. Dikabarkan ada 2 gerakan besar sedang diusahakan oleh beberapa orang pimpinan terdiri daripada ahli parlimen dan adun dari parti tersebut. Gerakan pertama, wujud sekumpulan pemimpin yang sedang menggerakkan usaha untuk menyingkirkan pemimpin-pemimpin mereka yang terlibat dengan kluster mahkamah dan bermasalah. Ini termasuklah presiden mereka sendiri, iaitu Muhyiddin Yassin. Kemudian, parti akan diambil alih oleh kumpulan ini. Sebaik usaha-usaha penyingkiran ini berlaku, pimpinan baru akan membawa Bersatu keluar dari PN dan akan menyokong kerajaan perpaduan secara pukal. Gerakan kedua yang tular ialah keluar beramai-ramai dari Bersatu dan menubuhkan parti baharu. Parti baharu ini akan memohon untuk menyertai kerajaan perpaduan. Kedua-dua gerakan ini akan menyebabkan Perikatan Nasional akan tinggal batu nisan. Tinggallah PAS dan gerakan bersama Hamim berjasa, Hima, Putra dan Pejuang. Sekiranya ini berlaku, maka satu lagi senario baharu dalam lanskap politik negara pasti akan lebih menarik. Kita tunggu dan lihat. Dinamika politik Malaysia sememangnya sangat menarik. Macam-macam boleh berlaku, macam-macam boleh berubah. Kalau dahulu kata tidak, sekarang kata iya. Kalau dahulu bermusuhan, sekarang saling berpelukan, bercium-cium. Kalau dahulu mereka adalah musuh, sekarang sudah mula berkawan. Itulah dinamika politik Malaysia yang memang unik dan amat menarik. Macam-macam boleh berlaku. Satu perkara sahaja yang tak boleh berubah, iaitu walaun. Walaun akan kekal bengap untuk selama-lamanya. Dipetik daripada Facebook, Ana tahu, saudara-saudara sekalian, apa pengakhiran kepada masalah dalaman Parti Bersatu yang dikesan makin parah. Perang saudara ini makin dilihat tidak dapat dibendung lagi. Semula dapat dihidu dari luar baunya, dan bau daripada dalam itu tak boleh disembunyikan lagi. Maka dengan itu ramai yang menjangkakan, termasuklah penganalisis politik bebas. Mereka kata ada kemungkinan kepimpinan besar dalam Parti Bersatu akan berubah, akan diubah dan akan dirombak. Khususnya Setiausaha Agung Parti Bersatu Hamzah Zainuddin yang kini dilihat semakin dalam bahaya besar. Namun demikian ada juga yang mengatakan Muhyiddin lah yang patut merasa dalam bahaya. Apa pula pendapat kamu semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda,
tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.